Dan saya akan mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Walau macam mana, kalau ada soalan boleh unmute-kan sajalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. يا فتاح يا علينا افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي بعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, kita mulakan dengan sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmatan dan juga kemudahan kehidupan ya, dan rezeki dan segalanya ya, yang melimpah ruah kita mana jadi memang sepatutnya lah kita perlu menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah ya. Bayangkan kalau Allah tidak beri segala nikmat ni kepada kita ya, bermacam-macam cara lah ya. Katalah kita tidak boleh mendengar satu kenikmatan ya, Allah berikan nikmat untuk kita boleh mendengar. So, bayangkan kalau kita tak boleh mendengar, macam mana agaknya ya. Jadi hidup kita akan berbeza ya. Oksigen yang Allah bagi tiap-tiap hari secara percuma dia, kalau Allah berhentikan oksigen tu satu hari saja, agaknya macam mana kita ya. Jadi memang sepatutnya ya, manusia ni berasa syukur dan sepatutnya menzahirkan kesyukuran tu dalam kehidupan mereka ya. Yang pertama sekali kita nak menunjukkan kita bersyukur ni, kita kena faham dululah ya, kenal Allah. Untuk mengenal Allah tu ya, kita boleh mengenalnya melalui kalam Allah, iaitu Al-Quran ya. Dalam Al-Quran tu macam-macam cara Allah menceritakan tentang diri Allah, keagungannya dan sebagainya. Tetapi dalam Al-Quran juga Allah mengatakan kebanyakan manusia ni ingkar ya, kebanyakan manusia ni tidak mengetahui dan tidak menggunakan akal fikiran. Jadi itulah kita dapati sekeliling kita, ramai di antara kita tidak mengindahkan Allah dalam kehidupannya. Kita sibuk dengan pekerjaan kita harian, mencari rezeki yang juga Allah berikan ya. Tetapi dalam kita mencari rezeki itu, kita lupa yang pemberi rezeki itu. Yang kita fokus kepada mencari rezeki, kita fokus kepada menjaga kesihatan tubuh fizikal kita, tapi kita lupa kepada yang menjaga kesihatan tu, yang memberikan baik ataupun buruknya kesihatan tu, iaitu Allah. Kita lupa ya, kita fokus kepada diri kita ya. Dan dalam banyak keadaan kita lihat manusia ni, dia fokus pada diri dia, dia tak fokus kepada yang mencipta dirinya. Itulah sayangnya ya. Sedangkan Allah telah mengaturkan di dalam ayat ke-30 surah Al-Baqarah tu, Allah terang-terang mengatakan bila Allah menghantar kita ke bumi ni, Allah mahukan kita menjadi khalifah Allah. Khalifah tu ialah wakil ya, wakil Allah untuk mentadbir dunia ni. Jadi nak mentadbir dunia, menjadi wakil Allah tu kena ada ilmu Al-Quran tu. Itu nombor satu. Dan yang kedua ialah As-Sunnah. Itulah yang diiktiraf oleh Allah dan Nabi kita, Al-Quran dan Sunnah. Dua sumber ilmu yang utama ya. Tapi sayangnya manusia ni dia pergi kejar ilmu lain ya. Dia kata kita kena belajar ilmu, betul, tetapi
Masalahnya ialah bila dia belajar ilmu, dia mempelajari ilmu yang secondary. Ilmu yang utama tu iaitu mengenal Allah, ya, memahami Al-Quran, memahami Sunnah tu mereka abaikan. Ya, mereka hebat dalam ilmu kesihatan contohnya. Ramai di antara kita kalau berbincang tentang kesihatan, ya, macam mana nak nak menjaga kesihatan kita, pergi exercise tiap-tiap hari, ya, masing-masing pakar dalam menguruskan ilmu menjaga kesihatan badan, ya, ataupun makanan. Ramai di antara kita hebat dalam ilmu makanan, ya, dalam YouTube, dalam WhatsApp, hari-hari keluar cerita tentang, ya, manusia berbincang tentang makanan. Tetapi tidak ramai di antara kita yang berbincang tentang ayat-ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran kita biarkan ustaz dan ustazah saja. Ya, tapi makanan tadi tak pula, masing-masing, ya, sama-sama berbincang, memikirkan, ya, mencari jalan macam mana nak menjaga kesihatan badan, ya. Tetapi kesihatan rohaniah tu kita 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 anggap itu kerja orang lain, bukan kerja kita. Itulah kesilapan yang besarnya umat Islam ni di zaman sekarang ni. Jadi kita nak mengubah keadaan tu supaya orang-orang awam macam kita ni pun sepatutnya mempunyai ilmu yang sebaik, atau lebih baik daripada ustaz dan ustazah yang ada. Ya, sebab Al-Quran tu Allah bukan turunkan kepada ustaz dan ustazah, ya, kepada semua untuk kita fahami, jadikan panduan hidup kita dan kita sampaikan kepada orang lain, ya. Okey, kita teruskan perkongsian semalam. Semalam kita telah berbincang tentang ayat majhul, ya. Ayat majhul, kalau saya kongsikan dulu screenshot yang kita lakukan beberapa hari, termasuk hari semalam dan hari sebelumnya, kita melihat di dalam kalimah lahum, ya, lahum ni kita dapati hum tu adalah objek kepada kalimah sebelumnya itu qila, ya. Sebelum tu kita membincangkan ayat tu, kita ada kalimah qila, wa iza qila. Jadi lepas tu lahum, wa iza qila lahum, ya. Jadi qila telah kita sudah kenal, iaitu dia adalah fi'il madhi majhul wazan satu mabni bil fathati. Lihat di dalam ayat majhul, dia fa'ilnya iaitu pelaku kepada kalimah fi'il madhi iaitu qila ni tidak dinyatakan, ya. Tidak dinyatakan. So bila dia tidak dinyatakan di dalam ayat, dipanggilkan ayat ni adalah ayat majhul. Jadi ada orang lain yang akan mengambil alih fa'il tadi, ya. Yang mengambil alih fa'il itu adalah objeknya, ya. Dalam ayat ni objek dia siapa? Hum ni, ya. Sebab apa yang dikatakan tu ialah kepada siapa? Kepada mereka, hum. Jadi hum ni adalah sebenarnya objek kepada kata kerja qila, ya. Kemudian kalau dia objek, dia mestilah mengambil i'rab yang mansub, ya. Tetapi pada masa yang sama, dia juga disebabkan fa'il tidak ada dalam ayat majhul, dia kena mengambil peranan sebagai naib fa'il. So bila dia mengambil peranan sama, dia mesti mengambil i'rab yang marfu'. Semua fa'il dalam Al-Quran, iaitu pelaku kepada sesuatu perbuatan, mesti marfu'. Sebab itulah bila dia mengambil peranan sebagai naib, walaupun bukan fa'il yang sebenar, naib fa'il. Naib ni apa dia? Timbalan ataupun pengganti, ya. Pengganti fa'il tadi, dia mesti mengambil i'rab yang marfu'. Tetapi pada masa yang sama, hum ni juga terlibat dengan pertalian dengan la, harfun jar, ya. Jadi la dengan harfun jar memajrukan dia. Jadi bermakna, tuan-tuan dan perempuan, dalam konteks ini, satu kalimah hum, dia ada 3 status. Dia objek,
dia naib fa'il, dia juga isim majrur kepada la. Ya. So tapi dalam menulis kalimah itu, dia tak boleh menulis tiga-tiga sekali, dia kena satu saja. Ya. Sama ada dia dinyatakan sebagai objek, sama ada dia dinyatakan sebagai naib fa'il, ataupun dia dinyatakan sebagai isim majrur kepada harfun jar. Ya, so dalam konteks ni harfun jar ni lebih dominan. Ya, lebih dominan daripada objek dan juga naib fa'il tu, ya. Kerana pertalian jar wa majrur tu lebih dominan. Jadi dalam konteks ni dia dinyatakan sebagai isim yang majrur, ya. Isim yang majrur. Tengok di sini pertalian tu jar wa majrur. Okey, so dalam penerangan corpus.com ni dia tidak nyatakan yang maklumat yang lagi dua tu, ya. Dia sembunyikan, ya. Jadi kita kena lebih arif lagi lah, ya, dalam mengenal kalimah-kalimah Al-Quran supaya kita dapat dapat maklumat yang sepenuhnya, ya. Nah, jadi kalau ada rakan-rakan kita bertanya macam mana pula ni majrur sedangkan dia objek kepada khilah, itulah jawapannya, ya. Maknanya dia ada tiga peranan, tetapi yang ditunjukkan di dalam ayat tu ialah yang paling dominan, ya. Ini kes 3, ya. Doktor nak tanya sikit lah, apa kenaan dengan harfun jala tu apabila dia bertemu dengan domir, dia mengambil la, ya doktor? Ya. Ya, so Seperti yang doktor. bila kita membahaskan la nanti, ya, dia harfun jar. Selalunya kita akan jumpa harfun jar lam baris bawah, ya, lillahi sebagai contoh, lil muttaqin, lil ghaib, ya, semua tu li. Tetapi apabila isim selepasnya isim dhamir, ini hum ialah isim dhamir. Isim dhamir ghaibun, ya, jamak. Jadi dia tidak boleh mengambil li, dia mengambil la sahaja. Lepas tu di dalam Al-Quran bila tuan-tuan membaca, tuan-tuan jumpa harfun jar yang bermakna bagi. Harfun jar banyak, ya. Ini harfun jar bagi, ya, yang bermakna bagi ataupun kepada ataupun untuk, ya. Bertemu dengan dengan isim dhamir, maka dia tidak mengambil li, dia bukan mengambil la sahaja, ya. Lahum, lana, laka, laki, lahunna, apa lagi, laha, lahu, ya. Semua tu adalah la, kerana selepasnya itu ialah isim dhamir. Yang dia boleh mengambil li satu je untuk isim dhamir, aku mutakalim, ya, apabila mutakalim tu diwakili oleh harfun ya mutakalim dipanggil, so dia kena ambil baris bawah lah, sebab dia lam baris bawah dengan ya tidak boleh mengambil lam baris atas, ya. Lam tu dia mengambil peranan juga lam mat, jadi lam tu kena di baris bawah, jadilah li, itu saja. Allahumma ghafir li, itu saja. Tapi kalau na kami, dia tak boleh, lina tak ada. Allahumma ghafir lana, ya, sebab na adalah isim dhamir selain pada ya mutakalim, jadi dia kena mengambil lam baris atas, ya. Okey, itu kita akan bahaskan dalam bila kita melihat pembentukan kalimah tu secara terpinci. Tapi sekarang kita nak fokus kepada konteks ayat majhul, ya. Sebab apa? Sebelum tu ada qila tu. Yang qila tu, jadi dia disambung dengan lahum tu, dia mengambil konteks ayat majhul, ya. Okey, malam saya kata saya akan kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan yang pertindihan peranan berlaku di dalam kalimah. Dalam konteks lahum, hum tu mengambil 3 peranan sekali, ya. Jadi yang dominannya ialah isim majrur kepada harfun jar la.
Kita ambil contoh di sini, dia dua peranan, ya, iaitu kita tengok ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, tengok sini. Qulubi. Ya, qulubi. Saya kotakkan dia. Ambil warna merah. Qulubi, ya. Qulubi. Okey. Qulubi ni, kalau dalam ayat ni, ini bukan ayat majhul lah. Ini ayat maklum. Ya, ayat nominatif. Dengan dimulakan dengan khutama ni, fa'lun, jadi ayat ni dipanggilkan apa? Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah yang bermula dengan kata kerja khutama. Jadi khutama ni pelaku dia siapa? Pelaku dia Allah lah. Ya, ini kata kerja dia. Ya, pelaku kepada khutama tu ialah Allah. Jadi subjek dia, fa'il dia Allah, yang ditandakan ha bari depan tu menunjukkan Allah tu mengambil i'rab yang marfu' sebab dia subjek. Semua subjek adalah marfu'. Jadi khatamah ni ialah kalimah yang dipanggilkan muta'addi, yang memerlukan objek. Ya, memerlukan objek. Bila ada pelaku, ada perbuatannya, ada objek dia. So objek dia ialah sebenarnya tuan-tuan, ialah qulubi ni. Ya, qulubi ni objek dia. Allah telah mengunci hati mereka. Jadi qulub ni sebenarnya objek. Ya. Tetapi pada masa yang sama ada kalimah ala. Ini dinama apa yang saya kata tu, dia ada dua peranan yang bertindih. Ya, satu dia maf'ul bih. Kalau ulubi, sepatutnya dia quluba. Qatamallahu qulubahum. Sepatutnya kalau dia ayat maf'ul bih, ya, tak ada ala, dia khatamallahu ala qulubahum. Ya, tetapi dalam konstruk ayat ni, khatama ni ialah muta'addi yang memerlukan apa? Memerlukan kata sendi. Ya. Arab tak kata khatamallahu qulubahum. Ya, orang Arab membuat ayat khatamallahu ala qulubihim. Sedia ada ala. Sedangkan yang ni objek. So kalau objek dia bermansub, tetapi disebabkan ada ala, jadi ala ni dia lebih dominan. Peranan dia dalam pertalian jar wa majrur adalah lebih dominan, ya, daripada pertalian dia sebagai objek kepada khatama. Jadi di antara dua itu, di dalam ayat dia akan memilih pertalian ala jar majrur sebagai pertalian yang lebih dominan, maka dia tidak gunakan ba, dia gunakan b. Ini dalam kes dua peranan, ya, dua peranan yang bertindih. Jadi peranan yang lebih dominan itu akan mengambil alih. So dalam konteks lahum tadi, dia ada tiga peranan. So dalam tiga-tiga peranan tu, hanya satu peranan yang paling dominan akan mengambil alih, ya, di dalam pembentukan ayat-ayat Al-Quran, ya. So dia telah mengambil alih sebagai dalam pertalian jar wa majrur, ya. Dan tadi pada masa sama ayat tu adalah ayat majhul, ya. Okey, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan contoh supaya tuan-tuan yang mengikuti kelas ini yang mungkin tidak dapat bersama dengan kelas-kelas kita yang lain tu boleh memahami konsep apa dia ayat majhul, ya. So kita ambil contoh yang terbaik untuk kita kongsi dengan tuan-tuan ialah kita ambil surah satu surah Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi ayat 1. Kahfi ialah surah ke-18 ayat 1, ya. Okey. So ayat ini mengandungi kalimah anzala. Anzala yang ini tuan-tuan lihat ni ialah fi'il madhi ma'lum wazan keempat yang bererti telah menurunkan. Ya, so anzala adalah bentuk maklum.
Ya, so macam mana kita nak tahu dia bentuk maklum, kita rujuk kepada Quran korpus tu lah ya. Kalau saya dah buka, saya baik buka dah. Okay. So kita besarkan sikit. Okay. Okay. So anzala tu tuan-tuan dan puan-puan, dia mengambil acuan af'ala ni. Ya, af'ala. So kalau tengok af'ala, apakah acuan tu? Ialah fi'il madhi maklum wazan keempat. Ya. So saya kotakkan dia, highlight dengan dengan kotak ni. Ya, dia adalah fi'il madhi ma'lum wazan keempat. Itulah af'ala. Jadi anzala tu adalah dibentuk mengambil macuan af'ala. Jadi jenis dia adalah fi'il madhi ma'lum wazan keempat. So bila dia fi'il madhi ma'lum wazan keempat, bermakna ayat itu adalah ayat maklum. Ya, ayat maklum dan bukannya ayat majhul. Okey, sambil itu tuan-tuan lihat juga apakah majhul dia. Fi'il madhi majhul wazan keempat ialah unzila. Ya, yang ini. So ingatkan dua ni, satu anzala, satu unzila. Ya, kalau unzila maknanya dia mengambil acuan uf'ila, mana dia adalah fi'il madhi majhul wazan keempat. Kalau kita jumpa kalimah unzila, ya, yang akan saya tunjukkan sekejap lagi. Sekarang ni saya nak tunjuk dulu anzala dulu, iaitu fi'il madhi maklum wazan keempat, bermakna ayat Kahfi surah 1 surah 18 ayat 1 tu ialah ayat maklum. Kita panggil dia ayat maklum. Makna bila maklum, perbuatan yang aktif, bukannya perbuatan yang pasif. Apa-apa yang nak diceritakan objek dalam ayat tu bermakna ada orang yang melakukan sesuatu ke atasnya, ya, dalam bentuk dalam bentuk aktif, iaitu sini anzala ni siapakah yang melakukan, yang menurunkan tu, ya. Menurunkan tu dinyatakan dalam ayat ni, iaitu Allah. Mana kita tahu Allah ada sebelum tu cerita pasal Allah. Alhamdulillahillazi, segala pujian bagi Allah yang. Jadi sini jelas fa'il tu dinyatakan, ya, dalam ayat maklum, jelas fokus kepada siapa yang melakukan perbuatan anzala tu, ialah Allah. Ya. Jadi bila ayat maklum, mesti ada objek dia juga. Objek dia apa? Yang nak fokus, yang diturun, yang menurut Allah yang menurunkan tu apa? Itu dipanggilkan objek. Ya, so objeknya di sini ialah fokusnya kepada Alkitab. Alkitab, ya, dan Alkitab tu dia menjadi objek, dan kita lihat apabila dia menjadi objek, dia akan semestinya lah mengambil i'rab yang mansub, yang ditandakan oleh ba berbaris atas. Ya, huruf terakhir kepada Alkitab tu adalah baris atas, menunjukkan dia adalah mansub. Ya, jadi dalam kes ni dia tak ada kes naib fa'il. Jadi objek akan kita jelas dinyatakan sebagai objek. Ya, sebab dia tidak terlibat dengan naib fa'il. Dia ayat maklum, tidak ada naib fa'il. Jadi Alkitab tetap Alkitab dan dinyatakan sebagai objek. Sebab itulah dia mengambil baris atas tu. Ini dipanggilkan ayat ayat maklum. Ya, daripada alhamdulillah ni, ya, kalau kita kotakkan dia, ambil warna hijau sikit, bezakan, ya. So ini dipanggil ayat maklum. Disebabkan oleh anzala ni kata kerja dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan keempat. Ya, jadi objeknya jelas dinyatakan dalam bentuk mansub. Okey, sekarang ni kita tengok cerita yang sama tetapi dalam bentuk majhul. Dia mengambil ayat majhul. Jadi kalau majhul,
fi'il madhi ni dia gunakan kalimah apa? Unzila. Yang ni adalah anzala. Ya, tadi kita dah tunjuk dalam apa tu? Dalam template. tuan tadi, iaitu kalau majhul dia akan mengambil unzila. Sebab acuan dia lah uf'ila. Ya, nun fa ni ialah nun dia, ain tu zai dia, lam lah, jadilah unzila. So sekarang ni kita kongsikan kalimah ayat majhul pula, ya. Okey, ayat yang terbaik untuk kita membandingkan dua ni ialah ayat Al-Baqarah ayat 185, ya. 185 tu tuan-tuan dah mungkin dah biasa dengan ayat tu, di mana Allah menceritakan Allah diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, ya. Okey, ini ayat 183, ni satu ayat 84 dan inilah satu ayat 85, ya. So ayat 185 bermula dengan Syahrul Ramadan allazi, ada allazi juga, ya. Tetapi sini allazi bukannya fa'il. Dan dalam ayat kafi tadi allazi tu ialah fa'il dia yang menurunkan Alkitab tu. Tetapi sini allazi menunjukkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan yang ataupun adalah ya yang unzila. Sekarang ni dia menggunakan kalimah unzila, bukannya anzala. Cuba mana? Ini adalah fi'il madhi majhul wahazan keempat. Kalau fi'il madhi maklum wahazan keempat ialah anzala, hamzah qata' bari atas, zai bari atas. Sebab dia menggunakan acuan af'ala. Ya. Jadi di sini fokus dia kepada apa? Bukannya orang yang menurunkannya. Kita tahu orang yang menurunkan ialah Allah. So kalau tengok daripada ini, tidak ada disebutkan tentang Allah. So yang nak difokus ialah apa? Al-Quran ni. Objeknya yang diturunkan di dalam bulan Ramadan tu. Jadi fokus dia kepada objek, bukannya fokus kepada fa'il. Sebab itu fa'il tidak dinyatakan dalam ayat-ayat majhul. Ya. So bermakna fa'il dia missing in action. Ya. Jadi Al-Quran adalah apa? Objek kepada unzila. Ya. Telah diturunkan di dalamnya, fihi, di dalam hi itu menunjukkan pada bulan Ramadan tu. Al-Quran. Jadi Al-Quran yang tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah objek. So dia mengambil apa? I'rab yang mansub. Tetapi kerana tidak ada fa'il di dalam ayat majhul, jadi objek tu kena mengambil juga peranan sebagai naib fa'il. Jadi di antara naib fa'il dengan objek, yang mana lebih dominan? Dan peranan dia sebagai naib fa'il itu adalah lebih dominan, lebih penting daripada peranan dia sebagai objek di dalam ayat tu. Jadi sebab itulah dia ditandakan dengan Qur'anu, baris hadapan, bukannya Qur'ana. Sebagai objek unzila fihi al-Qur'ana. Tetapi dia juga memain peranan sebagai naib fa'il. Naib fa'il itu adalah lebih penting peranan dia tu. Jadi dia kena tunjukkan dia sebagai naib fa'il dengan i'rab yang marfu'. So dalam konteks ni Quran ni ada dua peranan saja, sebab dia tidak ada konteks apa jar wa majrur, ya. Sebab unzila ni ya, dalam konteks dengan Quran ni dia tidak memerlukan kalimah kata sendi untuk ya menurunkan Al-Quran ni. Ya. Jadi dia tak perlukan kata sendi. Kena ada kata sendi lah sebagai contoh. Apa contohnya? Kalimah bi lah. Ya. Unzila fihi bil Qur'an, dia sudah kena mengambil majrur. Dia tidak boleh marfu' lagi. Bermakna kalau ada kalimah harfun jar, dia memainkan tiga peranan. Dia adalah objek, dia naib fa'il yang marfu', objek dia mansub, naib fa'il yang marfu', dan isim majrur kepada harfun jar yang isim kepada harfun jar yang majrur. Jadi dia kena tunjukkan sebagai apa?
majrur. Ya. Contoh mana ya? Contoh ni ya. Contohnya an-nasi ni. Ini sebenarnya objek ni. An-nas. Ya, dia juga objek yang dipanggilkan indirect objek kepada kalimah unzila. Direct objek dia Al-Quran ni. Tapi indirect objek dia kepada manusia. Maknanya Al-Quran tu nak diberikan kepada manusia. Di sini ada apa? Ada harfun jar. Bila ada harfun jar, walaupun dia objek yang mansub, ya, dia objek yang masuk, tetapi jar wa majrur tu lebih dominan. So sebab tu dia perlu di baris bawahkan linnasi, bukannya linnasa, sebab harfun jar adalah pertalian yang sangat dominan ya di dalam Al-Quran. Jadi di sini dia ada dua peranan. Satu dia dia adalah objek ataupun kita panggilkan objek asani lah yang kedua. Ini yang pertama ya. Ini objek pertama, ini objek kedua. Jadi dia sebagai objek dan juga sebagai isim kepada harfun jar li, maka dia kena mengambil yang majrur. Jadi dia isi jar wa majrur adalah lebih dominan ya. So di sini peranan dia adalah objek dengan naib fa'il, dan naib fa'il peranan dia adalah lebih dominan daripada objek tu. Dia kena mengambil i'rab yang marfu'. Ya, itu dua contoh kita hari ini untuk tuan-tuan belajar mengenal. Jadi maksudnya kalau kita nak ambil dominan tu yang nombor satu harfun jar, yang kedua tu naib, yang ketiga tu baru objek. Ya. Okay. So objek ni biasanya tenggelam ya. Kalau ada harfun jar dia tenggelam. Dia kalah dengan harfun jar. Ya, sebab harfun jar ni memang dia dominan ya. Okey. Jadi itu ya kita boleh jadikan panduannya. Tengok di sini objek dia mengambil marfu' sebab dia ayat majhul ya. Kalau kafi tadi dia objek juga. Al-kitabah tu adalah objek, tetapi sebab sini ayat maklum ya, dengan kata kerja dia dalam bentuk fi'il madhi maklum mazhar keempat, jadi objek dia tetap berbaris atas. Kenapa? Dia tidak ada peranan sebagai naib fa'il. Kalaulah ayat ni katalah kita tukarkan kepada ayat majhul ya tuan-tuan, dia akan bertukar ya. Jadi kat sini kalau letak unzila, ini akan menjadi apa? Al-kitabu. Itu jadinya ya. Dan dia punya konstruk ayat tu. Jadi bila kita faham memahami konstruk ayat Quran ni, kita boleh kenal ya dengan baik konteks-konteks kalimah-kalimah dan ayat yang digunakan ya di dalam Al-Quran tu ya. Saya nak tanya. Ya. Dalam ayat anzala ni, dia punya fa'il dia lillahi ladzi. Okey, fa'il dia kalau kita daripada nahu ya, daripada nahu fa'il dia tersembunyi ya. Dan tersembunyi itu dia merujukkan kepada huwa lah, domain huwa, iaitu orang lelaki lah ya. So dalam konteks ni huwa ni ialah Allah ni lah. Jadi Allah ni sebenarnya fa'il dia yang menurunkan, melakukan perbuatan tu. Jadi kenapa Allah tu tidak berbaris depan? Mana? Allah tidak berbaris, kenapa? Ada lam ni. Oh, di Kan majrur. saya kata bila dia ada peranan dia sebagai objek, tetapi jar wa majrur lebih dominan. Dia tidak boleh tulis lillahu, tak boleh. Dia kena lillahi, tapi dia adalah objek. Subjek yang menurunkan tu. Faham. Terima kasih, Doktor. Okey. Okey, apa contoh dia kalau dia subjek fa'il, contoh yang ni ya. Ittakhazallahu, ini dia memang subjek saja, dia tak ada peranan apa-apa lain. Ya, dia tak ada lam ta'lil, lam harfun jar tidak ada, maka dia akan
ditulis dengan isim yang ataupun fa'il yang marfu' lah. Tetapi di sini sebab dia cerita dia mulakan dengan cerita Allah tu adalah yang patut dipuji itu. Segala pujian tu hanya bagi Allah. Ya, jadi dia menggunakan hapunja, jadi Allah tu mengambil yang majrur. Tapi Allah yang sama itulah yang telah menurunkan. Ya, macam mana kaitan dia? Dia menggunakan al-lazi ni. Isim mausul lah yang mengaitkan Allah tu sebagai fa'il kepada anzala. Ya. Dan Prof, anzala, nak tanya. ya, Kadang-kadang subjek tu Allah tu duduk kat depan daripada verb tu. ya. Kadang-kadang duduk kat belakang. Kenapa Ini sebab ayat tu memula dengan Allah tu. Ya. Jadi fa'il dia ni dia tidak dinyatakan, ya. Jadi sebenarnya dalam anzala ni ada Allah ni yang tidak dinyatakan. Jadi, Domir ya, tersembunyi. macam mana kita tahu Allah sebab dia dikaitkan al-lazi ni kepada Allah ni lah. Ya. Jadi bermakna dalam anzala ni ada fa'il Allahu, ya. Sebenarnya Allahu yang tidak dinyatakan. Jadi macam mana kita nak memahami, kita tengok dalam konteks ayat. Allahu tu menunjukkan kepada Allah di sinilah. Di sini dia majrur, ya. Tetapi fa'il kepada anzala tadi yang mustatir kita panggil tersembunyi itu dia tetap marfu' lah. Tetap marfu'. Tapi dia tidak dinyatakan dalam sebab anzala ni fa'il tidak dinyatakan. Jadi macam mana kita nak memahami ayat tu, kita balik ke belakang lah. Menggunakan al-lazi ni sebagai kaitan dia, ya, kaitan kepada Allah. Jadi kita fahamlah yang yang menurunkan itu ialah Allah, tapi bukan Allah yang majhul ni, Allah yang marfu', ya. Dia ada dua peranan dia Allah dalam ayat ni. Satu dia subjek kepada anzala, satu dia isim majhul kepada li ni, ya, untuk mengaitkan dia dengan pujian tu. Maksudnya Prof, kalau dalam Allah yang mustatir tu, yang dalam anzala tu, dia hu kan? Ya. Dia sebenarnya dia wujud lah, tapi tak nampak lah. Dia sembunyi, dia tak nampak, dia tidak dinyatakan lah. Kalau dinyatakan depan dia boleh jadi tak? Macam anzala Allahu. Boleh. Boleh jugalah. Kalau Allah Kalau- ada kat sini kan, katalah ayat tu dia bukannya mustatir, dia munfasil, dia panggil, ya. Macam ni lah. Dia boleh, Allah tu boleh duduk kat depan ni, ya. Alhamdulillahillazi, dia sekarang ni dalam ayat ni tak boleh Allah sebab apa? Sebab Allah dah disebut sebelumnya kan. Jadi kalau nak sebut Allah sekali lagi, ayat tu pelik sikit lah. Kan? Tapi katakanlah tidak bermula dengan alhamdulillahillazi, boleh. Maknanya bermula dengan ayat anzala, ya, iaitu isim ayat fi'liyah. Jadi anzalallahu ala abdihil kitabah, boleh. Maknanya fa'il dia akan berada selepas anzala kalau dia tidak disembunyikan. Jadi dia akan dizahirkan dengan bentuk yang marfu'. Maksudnya itulah yang dipanggil ayat fi'liyah. Itu ayat fi'liyah. Ayat fi'liyah dia bermula dengan kata kerja, barulah objek subjek dia, ya. Itu dipanggilkan ayat fi'liyah lah. So yang ni ialah ayat ismiyah lah. Ini ayat mana? Yang Jumlah. Ayat ni kira ayat ismiyah sebab dia nak memula dengan mubtada. Yang cerita dia bukan cerita dia bermula dengan alhamdulillah tu, ya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Kalau ayat ismiyah, maksudnya isim Allah dululah. Bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ada subjek lain, ya. Subjek sama ada Allah itu sendiri ataupun ada subjek matter yang lain. Yang ni subjek matter dia apa? Pujian tu. Ini ayat Kalau mengenai Allah duduk depan boleh tak? Misalnya tak ada alham tu tak ada, dia jadi Allahu anzala ala tu ayat ismiyah. Macam tu boleh?
Tak ada. Allah. Tak Ah, logik. tak ada macam tu. Tak ada macam tu. Kalau Allahu itu fa'il kepada anzala tu, dia akan selepas. Lepas Jadi juga dia lah. menjadi ayat apa ya? Ayat fi'liyah. So ayat apa ni? Ayat ismiyah tu kalau dia nak menceritakan tentang Allah tu Allah yang bukan melakukan sesuatu, bukan ayat fi'liyah. Bukan ayat kata kerja lah. Maknanya kata Allahu alimun hakim. Sebagai contoh. Itu ya. Itu ayat apalah. Ya. Ayat ya ismiyah tu. Prof, nak tanya, kalau maksud dia, kalau ayat tu tanda dia marfu, maknanya ayat tu ismiyah lah. Macam tu, Prof. Ya. Kalau dia mula dengan mubtada'. Mubtada' yang marfu', dia subjek matter. Maknanya tanda Itu dia ayat. marfu tu ya? Okay, Allahu faham. anzala tu tak wujud sebagai mubtada'. Mubtada' ni subjek tu macam mana dia nak jadi subjek Kalau untuk anzala ni, dia boleh jadi subjek macam mana Saya tak dapat tangkap lagi ayat ismiyah. Kalau dia nak jadi subjek. Nak jadi subjek. Nak jadi yalah subjek. Dia boleh Kalau jadi tak ada, dia boleh, dia maknanya dia akan macam ni lah, dia katalah cerita Allah tu, kemudian anzala, jadi dia tak perlu cerita pada Allah sekali lagi. Jadi dia fa'il tu dia relate saja kepada Allah yang mubtada' tu. Sebab tu dia katalah Allahul Lazi, kan boleh. Allahul Lazi anzala, tak payah Allah sekali lagi dah. Okey, faham. Terima kasih, Prof. Okey. Okey, alhamdulillah kita hari ni tak payah nak simpan apa-apa, sebab contoh yang kita ambil dua-dua tu dalam ayat Quran, dan tuan-tuan boleh rujuk satu ayat surah Kahfi ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 185 tadi untuk kita buatkan perbandingan. Sebenarnya kalau kelas kita yang mengikuti kelas intensi tu, tajuk ini kita bincang dalam modul ke-8 ya, modul ke-8 ni. Modul 8 ni kita ada bincangkan dua kaedah di sini. Satu, sifah wal mausuf, iaitu mengenai ayat isim sifat, pertalian ayat sifat dengan mausufnya. Lepas tu kita sambung dia dalam modul ke-18 tu juga kita bincangkan tentang ayat majhul ya. Itu dalam modul yang mereka yang mengikuti. Dalam modul pagi ni kita buat semua ni ya, kita apply apa yang belajar ni daripada modul 1 sampai modul ke-14 ni, jumpa dalam ayat Quran tu kita apply dia. Itu bezanya ya. Sebab tu kita sentuh semua perkara apabila dia terlibat dalam pembentukan kalimah dan pembentukan ayat itu, insya-Allah. Doktor nak tanya, kalau misalnya kita nak tahu makna daripada doa ataupun hadis, kat mana saya nak tengok? Doa dan hadis? Misalnya perkataan perkataan Arab yang kita nak tahu dia ni apa, dia punya jenis dia, wazan dia. Ni dalam ni semua dalam Quran kan, ayat Quran, perkataan-perkataan dalam Quran. Tapi kalau benda yang daripada bukan ayat Quran, namanya hadis ataupun doa-doa. Dan hadis tu dia tak bagi terjemahan penerangan macam ni ya, biasanya tidaklah ya. Okey, apa kita boleh buat ya, kita ambil kalimah dalam hadis ataupun doa tu, dan kita pergi cari kalimah yang sama di dalam ayat Quran. Cari ayat Quran tu ya, lepas tu kita boleh dapati penerangannya di dalam Quran ni lah ya. Quran yang ni kita boleh guna. Satu lagi Quran yang corpus.com tu juga boleh membantu kita lah. Kata dalam hadis ada anzala lah, tapi situ dia tak terangkan situ kan.
Jadi kita pergi, kita tahu anzalah ada dalam ayat 1 kafi. Kita tekan di sini, dia bagi dia punya penerangan di sini. Ya, kalau nak lebih lagi di bawah dalam klik untuk selanjutnya tu, dia pun bagi tambah lagi maklumat. Ya, nampak ni bentuk 4 ni mana wazan keempat lah. Kalau dalam hadis dengan doa dia tak ada ceritakan wazan keempat kan, ya, dia beri mana saja. So ini diceritakan anzalah ni adalah apa? Wazan keempat, dan tengok bentuk dia tu. Bentuk dia ialah color sempurna ni, ya. Saya pun tak apa faham di color ni. Mungkin orang Indonesia ajak gunakan color, ya. Kita gunakan kata lah. Waktu Kata, color tu waktu kalau ikut color waktu kan, ya. Jadi maksud dia waktu tu sudah selesai agaknya lah. Dia nak kaitkan dengan waktu. Fi'il madhi ni berkaitan dengan perbuatan yang telah selesai. Jadi nak kata kesalah pun tak jugalah, ya. Kalau kita faham dari konteks waktu, betul. Maknanya dia adalah perbuatan yang telah selesai, anzala. So inilah fi'il madhi wazan keempat. So daripada sini kita boleh mendapat maklumat dia, ya, tentang dan non zailam ni ialah huruf akar dia. Nanzala ni adalah huruf akar dia lah, ya. Dan kalau di sini dia boleh bantu lagi berapa non zailam ni digunakan dalam Al-Quran berapa kali. Tekan dekat sini klik for more ni. Dia kata non zailam ni dibentuk sebanyak 293 kalimah digunakan di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran. Dan 293 ni bukan yang berlainan, ya. Banyak di antaranya berulang kali lah. Ya. Contoh anzala ni banyak kali. Kalau tuan tekan anzala di sini, ya, yang hijau ni, dia akan beritahu berapa kali ni, 61 kali anzala saja, ya. Dia berulang sebanyak 61 kali daripada 293 tu. Itu. So banyak Quran ni banyak boleh membantu kita, ya. Begitu jugalah kalimah-kalimah lain dalam hadis ataupun doa, sebab dia kalimah yang sama, ya. Sebab kalimah bahasa Arab yang sama, jadi kita boleh gunakan, ya, cari dalam Al-Quran ini untuk, ya, membantu, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Okey, sama, ya. So besok tak adalah, besok kita cuti lah, ya. Hari Isnin kita akan sambung balik dengan ayat itu. Kita akan kupaskan lahum tu, pembentukan dia, ya. Lahum tu hari ini kita nak mengaitkan dengan ayat majhul saja, ya. Ayat majhul, sebab kita dah bincangkan qila ni ialah apa, fi'il madhi majhul. Jadi kita nak kaitkan apabila ada ayat kalimah majhul, bagaimanakah konstruk, ya, ataupun pembentukan ayat tu. Dan kita kena kenal lah, ya, yang mana yang terlibat dengan kalimah majhul tadi ialah hum ni, ya. Hum ni dia adalah objek, pada masa yang sama dia juga maf'ul naib fa'il, dan pada masa yang sama dia juga isim majrur kepada la. Itulah konteks dia, ya. Okey, kita akan jumpa lagi hari Isnin minggu depan, ialah 11.15, ya. 15 hari bulan dah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmina bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.